Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan teknik-teknik kreatif yang bertajuk penyelesaian masalah kreatif. Langkah 1. Pencarian secara menyeluruh. Ia adalah menjadi peka dengan cara pengimbasan dan pencarian untuk isu-isu seperti kebimbangan, cabaran, peluang dan yang lain-lain lagi, di mana ia memerlukan sesuatu permasalahan itu untuk ditangani. Teknik yang berbeza iaitu divergent technique telah digunakan termasuk seperti bukankah lebih bagus jika ataupun bukankah ia amat menyusahkan jika. Sumbang saran ini adalah untuk mengenal pasti hasil yang diingini dan juga halangan-halangan yang perlu diatasi. Teknik seterusnya adalah teknik penumpuan iaitu conversion technique. Ia adalah pengenal pastian titik panas, dikenali juga sebagai highlighting yang dinyatakan sebagai IWWMS iaitu in what ways mind, dan juga pemilihan dari segi kriteria pemilikan. Sebagai contohnya, motivasi pemilik masalah dan keupayaan untuk mempengaruhinya dan juga kriteria pandangan. Antara contoh lain adalah seperti mendesak, kebiasaan dan juga kestabilan. Langkah 2 ialah pencarian data, di mana pengumpulan data tentang masalah telah dilakukan. Pada langkah ini, teknik yang berbeza iaitu divergent technique termasuk 5 W's dan juga H iaitu who, why, what, when, where dan juga how, dan penyenaraian kehendak, sumber dan data digunakan dalam langkah ini. Dengan menyenaraikan semua maklumat yang dimahukan sebagai satu siri soalan untuk setiap satu, senaraikan juga sumber jawapan yang mungkin dan kemudian ikuti langkah ini untuk setiap sumber, juga menyenaraikan perkara yang telah ditemui. Teknik penumpuan iaitu conversion technique sekali lagi digunakan termasuk mengenal pasti titik panas iaitu highlighting. Pemetaan minda digunakan dalam teknik ini untuk menyusun dan mengklasifikasikan maklumat yang dikumpul dan juga menyatakan semula masalah itu berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentangnya. Langkah 3 iaitu pencarian masalah. Dengan menukarkan pernyataan masalah yang kabur kepada pernyataan yang lebih luas dan juga yang lebih sesuai untuk mencari idea. Teknik berbeza iaitu divergent technique telah digunakan termasuk bertanya mengapa. Sebagai contohnya, pertanyaan tentang soalan berulang dan juga 5W dan H. Dan yang seterusnya ialah teknik penumpuan iaitu conversion technique termasuk dalam menyerlahkan lagi perumusan semula pernyataan masalah untuk memenuhi kriteria bahawa ia hanyalah mengandungi satu masalah dan juga tiada kriteria lain. Dan pemilihan pernyataan ini ialah yang paling meyakinkan. Ia adalah sama pentingnya dengan pernyataan sebenar yang telah dipilih. Langkah 4. Pencarian idea. Hasilkan pelbagai idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Buat koleksi penyelesaian yang berpotensi untuk masalah anda. Selain itu, adalah penting untuk menghasilkan seberapa banyak penyelesaian berkaitan dengan situasi yang dihadapi pada peringkat ini supaya pertimbangan boleh digunakan untuk setiap satu dalam langkah seterusnya untuk memilih tindakan yang terbaik. Langkah seterusnya adalah pencarian penyelesaian. Menilai idea secara sistematik untuk memilih idea yang paling bersesuaian dengan cara mengenal pasti, menilai kekuatan dan kelemahan relatif penyelesaian. Hasilkan pelbagai kriteria dan pilih yang paling penting untuk masalah anda. Contohnya, adakah ia mempunyai kos, adakah ia bersesuaian, ataupun bagaimana dengan penglibatan masa. Dalam langkah ini, setiap alternatif yang dihasilkan mesti dinilai berdasarkan kriteria atau piawaian yang ditetapkan supaya yang paling terbaik antara semua pilihan yang dikenal pasti akan dipertimbangkan. Langkah terakhir adalah pencarian penerimaan. Mencipta strategi untuk bertindak serta melakar pelan tindakan. Tentukan keperluan anda sama ada dalam langkah jangka pendek dan panjang yang tepat yang perlu diambil. Langkah seterusnya dan terakhir untuk model ini, menerima tindakan itu dan menjalankannya untuk menangani masalah yang dinyatakan. Ini berlaku selepas semua pilihan telah diperiksa dengan betul dan diplomatik.
Seterusnya, saya akan menerangkan contoh permasalahan dalam Creative Problem Solving CPS. Seperti yang kita sedia maklum, Creative Problem Solving CPS mempunyai 6 stage, di mana stage yang pertama ialah mass finding. Contohnya adalah seseorang yang bekerja secara sepenuh masa dan juga belajar secara separuh masa dan dalam masa yang sama menguruskan hal keluarga, iaitu bagi mereka yang sudah berumah tangga. Stage kedua adalah data finding, di mana pengurusan masa yang terhad untuk menguruskan ketiga-tiga komitmen yang dinyatakan di atas. Dan stage yang ketiga, problem finding, iaitu pengurusan masa yang terhad dan kesukaran dalam pembahagian masa terhadap komitmen dan permasalahan yang dihadapi. Manakala pada hujung minggu pula adalah hari yang diperuntukkan untuk belajar secara sambilan dan dalam masa yang sama menguruskan hal keluarga. Dan akhir sekali adalah stage yang keenam, iaitu acceptance finding, di mana pengurusan masa untuk setiap komitmen yang dinyatakan dapat diuruskan atau diselesaikan dengan baik. Sekian, terima kasih. Okey, contoh kedua, aplikasi Creative Problem Solving CPS ataupun teknik penyelesaian kreatif adalah Lily ingin berhenti bekerja dari sebuah syarikat XYZ. Jadi berdasarkan langkah-langkah yang ada dalam teknik CPS tu, langkah yang pertama adalah pencarian masalah ataupun isu yang perlu ditangani. So berdasarkan situasi tersebut, Lily ni dia telah bekerja di sebuah syarikat XYZ selama 5 tahun, namun rasa tidak bermotivasi dan Lily ingin berhenti kerja dan ingin mencari pekerjaan yang lain. Langkah yang kedua adalah pencarian maklumat berkaitan dengan isu yang timbul. So pencarian maklumat didapati bahawa kos sara hidup yang semakin meningkat, komitmen hidup yang banyak dan kerja yang terlalu banyak menyebabkan beliau berasa tertekan dan ingin berhenti bekerja dan kurang bermotivasi untuk meneruskan pekerjaan beliau yang sekarang. Langkah yang ketiga adalah mencari masalah yang sebenar dari isu yang timbul. Masalah yang sebenar dihadapi oleh Lily itu bukanlah datang daripada persekitaran tempat kerja Lily ataupun kerjaya beliau itu, tetapi masalah sebenar adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan tidak mencukupi untuk menanggung perbelanjaan bulanan Lily. Langkah yang keempat adalah penjanaan idea penyelesaian berkaitan dengan masalah yang telah dikenal pasti. Jadi terdapat 5 contoh idea yang boleh kita bantu Lily untuk menyelesaikan masalah dia. Yang pertama, Lily perlu mengatur perbelanjaan kewangan bulanan secara efektif dan efisien, di mana Lily perlu mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Idea yang kedua, Lily perlu berusaha untuk mencapai sasaran prestasi kerja tahunan untuk kenaikan pangkat dan beliau akan memperoleh gaji bulanan yang lebih besar. Yang ketiga, Lily perlu melakukan kerja sambilan atau kerja part time untuk menambah jumlah pendapatannya. Yang keempat, Lily mungkin boleh melakukan perbincangan dengan pihak majikan berkaitan dengan isu kenaikan gaji. Yang kelima, Lily perlu mencari pekerjaan baharu yang menawarkan gaji bulanan yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaan yang sekarang. Langkah yang kelima adalah pencarian jalan penyelesaian. Jadi berdasarkan idea-idea tersebut, idea penyelesaian yang terbaik daripada 5 idea tersebut adalah merancang perbelanjaan kewangan bulanan secara efisien dan efektif. Di mana Lily perlu mengutamakan perbelanjaan keperluan berbanding dengan kehendak dan Lily perlu berjimat cermat. Langkah yang keenam adalah penerimaan idea dan melaksanakannya.
pada langkah kelima, kita telah memilih bahawa Lily perlu mengatur perbelanjaan kewangan bulanannya secara efisien dan efektif. Dalam langkah 6 ini, sekiranya idea tersebut tidak berjaya menyelesaikan masalah Lily, iaitu masalah kekurangan jumlah pendapatan untuk menampung perbelanjaan bulanan Lily, maka pelan tindakan seterusnya adalah Lily perlu berusaha untuk mencapai sasaran prestasi kerja tahunan untuk mencapai kenaikan pangkat. Oleh itu, Lily tidak perlu untuk berhenti kerja sebagai jalan penyelesaian yang mudah. Baiklah, bagi contoh yang seterusnya adalah syarikat saya ingin membeli beberapa komputer untuk memudahkan pekerja mereka melakukan tugasan mereka. Now, tugasan mereka kebanyakannya adalah melakukan drafting plan, iaitu melakar plan bangunan ataupun plan rumah, apa-apa plan sahaja, dengan menggunakan software bernama AutoCAD. Itu bagi stage pertama ialah mass finding. Seperti mana saya cakap tadi, syarikat ingin membeli beberapa komputer untuk memudahkan pekerja mereka. Dari sini kita berteruskan kepada stage 2, iaitu data finding, di mana syarikat ingin membuat kajian dan pencarian berkenaan spesifikasi komputer yang sesuai untuk digunakan untuk memenuhi skop pekerja tadi yang mereka ingin melaksanakan, iaitu drafting plan menggunakan software AutoCAD, dan juga syarikat ingin mengetahui harga sesebuah komputer itu sendiri. Bagi stage ketiga ialah problem finding. Syarikat membuat kajian dan pencarian juga berkenaan spesifikasi komputer yang diperoleh itu, adakah ia sesuai digunakan, adakah ia berkemungkinan juga perlukan tambahan kepada spesifikasi tersebut. Ini di mana spesifikasi tersebut ialah sesuai, tetapi syarikat ingin menambahkan lagi kepada spesifikasi tersebut, seperti mana melebihkan komponen RAM tersebut. Syarikat perlu menambahkan sedikit lagi RAM kepada komputer tersebut supaya komputer tersebut boleh menjalankan software AutoCAD tersebut tanpa apa-apa masalah, ataupun keperluan satu lagi screen monitor jika diperlukan untuk melakukan tugasan mereka tersebut. Bagi stage yang keempat pula ialah idea finding. Syarikat membuat kajian dan pembandingan beberapa jenis komputer dari aspek jenama, harga, kesesuaian spesifikasi dan juga perkhidmatan teknikal ataupun perkhidmatan selepas pembelian, bagi supaya syarikat boleh membuat keputusan komputer mana yang ingin diperoleh. Nah, jenama yang syarikat boleh pilih adalah pelbagai. Kita ada HP, kita ada Asus, Acer dan sebagainya. Syarikat perlu membuat pembandingan di antara jenama-jenama tersebut, dan termasuk juga harga-harga tersebut mereka yang berbeza-beza. Komputer kebiasaannya mempunyai harga antara 2,000 hingga 3-4,000, dan spesifikasi tersebut dipantulkan melalui harga mereka. Makin tinggi spesifikasi mereka, makin tinggi harga mereka. Dan perkhidmatan teknikal dan selepas pembelian itu, kebiasaannya komputer tidak mempunyai perkhidmatan tersebut, tetapi sesetengah jenama komputer mempunyainya seperti HP ataupun seperti HP. Jadi syarikat perlulah meluaskan pandangan mereka terhadap pilihan yang mereka ada. Stage kelima ialah solution finding, di mana syarikat menggunakan laman sesawang review biasanya, ataupun video di YouTube untuk mendapatkan maklumat tambahan ataupun review feedback daripada pelbagai pengguna komputer jenama tersebut, untuk mendapatkan perspektif baru atau pandangan daripada aspek luar ataupun pandangan daripada aspek individu yang lebih mengetahui dalam maklumat IT tersebut. Dan dari situ syarikat boleh membandingkan dan membezakan komputer-komputer tersebut. Perbandingan yang paling senang boleh dilaksanakan ialah bandingkan spesifikasi, jenama dan harga, di mana kemungkinan spesifikasi itu dia tinggi bagi jenama A, harga juga tinggi
Tetapi bagi jenama B, kemungkinan spesifikasi ini juga tinggi, tetapi harga dia sedikit rendah. Itu adalah perbandingan yang syarikat boleh dilaksanakan. Dan stage yang terakhir, stage ke-6 ialah acceptance finding, di mana syarikat telah berjaya membuat keputusan setelah membuat perbandingan dan sebagainya, dan menerima keputusan tersebut seadanya. Individu yang mempunyai pemikiran konvergen dan divergen adalah dua individu yang berbeza. Penyelesaian masalah oleh individu yang mempunyai pemikiran konvergen adalah bersifat berfokus kepada masalah tersebut, dan setiap idea yang dijana terikat dengan matlamat masalah tersebut. Manakala individu yang mempunyai pemikiran divergen, dia menjana sebanyak idea yang mungkin dari pelbagai sudut untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Sebagai contoh, dalam satu situasi, jika kita diberikan sebuah kotak bersaiz square ataupun segi empat sama, dan juga sebuah plastik pembungkus makanan yang bersaiz silinder yang panjang. Jadi kita diberi situasi di mana kita perlu memasukkan plastik pembungkus makanan bersaiz silinder yang panjang tersebut ke dalam sebuah kotak yang bersaiz square tadi. Isunya di sini, plastik pembungkus makanan tersebut tidak muat. Maka individu yang mempunyai pemikiran konvergen, definisi masalah mereka adalah plastik pembungkus makanan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak. Tapi matlamat mereka di sini adalah untuk memastikan plastik pembungkus makanan itu dapat dibungkus. Okey, sebab untuk penghantaran kepada pelanggan. Okey. So, jika individu pemikiran konvergen, antara idea yang mungkin dijana dan terikat, dia berfokus untuk memastikan plastik pembungkus makanan tersebut boleh dibungkus dan boleh dihantar. Jadi, kemungkinan mereka akan berusaha untuk mencari kotak yang lain untuk supaya plastik pembungkus makanan tersebut dapat dimasukkan ke dalam pembungkusnya dan boleh hantar kepada pelanggannya. Atau mereka akan mencari alternatif lain supaya plastik tersebut boleh dibungkus. Tetapi individu yang mempunyai pemikiran divergen, mereka akan berfikir, ataupun satu persoalan yang timbul dalam pemikiran mereka adalah apakah yang mereka boleh lakukan terhadap kotak yang sedia ada itu supaya plastik pembungkus makanan yang bersaiz silinder yang panjang tadi dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Jadi, antara penyelesaian yang mungkin individu pemikiran divergen lakukan adalah mereka akan membelah beberapa sisi bahagian kotak square tersebut, dan bentuk kotak tersebut akan berubah menjadi satu saiz baharu di mana saiz tersebut muat bagi pembungkus makanan yang bersaiz rectangle panjang tersebut. Okey, itu adalah contoh individu yang mempunyai pemikiran divergen. Maka masalah dapat diselesaikan tanpa perlu mencari kotak yang lain ataupun alternatif lain untuk membungkus plastik pembungkus makanan tersebut.